الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك ya arhamar rahimin. Itu selawat nah. Kita baca surah Kahfi ayat 10 yang terakhir nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sahabat-sahabat ukhwah sekalian yang saya kasihi, yang Allah rahmati, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rindu. Alhamdulillah, bersama-sama kita terus menarajui, merafakkan, meninggikan sembah puji dan puja hanya kepada Allah Ta'ala atas kurniaan Allah kepada kita. Kita dihidupkan pagi ini, masih lagi bernafas, masih lagi sihat, masih lagi waras, dan yang terutama masih dalam Islam. Mudah-mudahan kita kekal dalam Islam hingga sampai ke penghujung nyawa. Hingga sampai ke taraqi, kata Allah. Taraqi ni maksud dia sampai ke pangkal rengkung ni masih lagi Islam. Hingga terpisahnya roh daripada jasad kita dalam keadaan Islam. InsyaAllah ta'ala. Jadi demi memuliakan anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, Allah bagi pinjam. Jadi kita gunakan pinjaman Allah ini atas jalan kebaikan, yakni kita akan sama-sama membaca hadis Qudsi, yakni hari ini insyaAllah kita akan sambung pengajaran yang ke-37, di mana hadis Qudsi ini hanya mempunyai 38 hadis yang disusun dengan begitu indah dan sempurna daripada kalamullah Ta'ala. Dan hadis ini hadis yang agak panjang. Di antara hadis yang terpanjang ada satu lagi. Hadis 38 hadis yang lebih panjang daripada ini. Ini adalah di antara hadis-hadis yang akan menutupi tirai hadis Qudsi. Alhamdulillah, kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala rezeki untuk sama-sama kita membaca hadis ini. Daripada kita tak faham apa-apa, kita mula memahami sikit-sikit. Sebab kita tahu kalamullah itu terlalu indah. Ada rahsia yang tersirat dan yang tersurat. Ada rahsia yang kita tak boleh nak rungkai, tak boleh nak jawab. Ada rahsia yang kita bincang bersama-sama. Kita boleh bincang dan kita cuba beramal insya-Allah. Walaupun sedikit, itu adalah amalan yang kita buat. Dan hari ini bagi meraihkan hadis-hadis terakhir ini, maka kita baca tengok panjang lenguhlah nak baca tapi baca juga meraihkan meraihkan hadis Qudsi kalamullah. Datang daripada kalam Allah. Rasulullah sampaikan pada kita dengan penuh kasih sayang. Rasulullah tak potong satu perkataan pun, tak tinggal satu baris pun. Semuanya Rasulullah sampaikan. Takkanlah kita kerana tengok banyak, kita jadi malas nak baca. Kita tengok makna mafhum dia dalam tulisan Rumi, kita rasa teruja nak baca. Walhal kalamullah itu bila kita baca, kita dapat pahala seperti mana kita baca Al-Quran. Baik, kita baca Bacalah siapa yang ada kitab di rumah tu, boleh ikut baca sama-sama A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulullahu azza wa jalla, ya ibn Adam, ضع يدك على صدرك فما أخببته لنفسك فأحبه لغيرك يا ابن آدم. جسدك ضعيف ولسانك خفيف وقلبك جبار يا ابن آدم. غايتك الموت فاعمل له قبل أن يأتيك يا ابن آدم. لم أخلق عضوا من أعضائك حتى خلقت له رزقا يا ابن آدم. لو خلقتك أبكما لتحسرت على البصر ولو خلقتك أصم لتحسرت على السمع. فاعرف قدر نعمتي عليك واشكر لي ولا تكفرني فإلي المصير يا ابن آدم.
ما قسمته لك فلا تتعب في طلبه، وكل قسمته لك فهو يطلبك حتى تستوفيه. يا ابن آدم لا تحلف بي كاذبا، فمن حلف بي كاذبا أدخلته النار. يا ابن آدم إذا أكلت رزقي فاتبع طاعتي. يا ابن آدم لا تطالبني برزق غاد، فإني لا أطالبك بعمل غاد. يا ابن آدم رضيت منك بالعمل القليل، وأنت لا ترضى برزق الكثير. يا ابن آدم لو تركت الدنيا لأحد من عبادي لتركتها على أنبيائي، حتى يدعو عبادي إلى طاعتي وإلى إقامة أمري. يا ابن آدم اعمل لنفسك قبل نزول الموت بك، ولا تغرنك الخطيئة، فإن على آثارهم السفر. ولا تلهك الحياة وطول الأمال عن التوبة، فإنك تندم على تأخيرها حين لا ينفعك الندام. يا ابن آدم إذا لم تخرج حقي من المال الذي رزقتك إياه ومنعت منه الفقراء حقوقهم، سلط عليك جبار يأخذه منك ولا أثيبك عليه. يا ابن آدم إن أردت رحمتي فالزم طاعتي، وإن خشيت عذابي فاحذر من معصيتي. يا ابن آدم إن أرادت لك الدنيا فاذكر الموت، وإذا هممت بالذنوب فاذكر التوبة، وإذا كسبت المال فاذكر الحساب، وإذا جلست على الطعام فاذكر الجائع، وإذا دعتك وإذا دعتك نفسك على قدرة إلى الضعيف فاذكره قدرة الله عليك، ولو شاء لسلطه عليك. وإذا نزل بك بلاء فاستعن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا مرضت فعالج نفسك بالصدقة، وإذا أصابتك مصيبة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Indah sungguh kalam Allah ni. Indah sungguh kalam Allah. Dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang. Allah ulang berkali-kali, Ya bena Adam, Ya bena Adam, Ya bena Adam. Ini kata-kata ataupun firman Allah, ataupun kalam Allah yang Allah khususkan kepada kita kesemuanya. Allah tak panggil nama, Allah tak khususkan untuk sekian-sekian golongan, Allah tak kata untuk para nabi, Allah tak kata untuk para malaikat, tapi Allah telah pun umumkan pada panggilan Allah, Ya bena Adam, seluruh manusia. Selagi kita bernama manusia, kita tahu seruan ini Allah seru untuk kita. Allah panggil kita. Apabila Allah panggil kita, itu satu perhatian. Perhatian. Kita sahut, Labaika ya Allah, Labaika ya Allah, Labaika ya Allah. Bila setiap kali ya bena Adam, wahai sekalian manusia, Labaika ya Allah, ya Allah. Allah panggil, kita sahut. Allah nasihat, kita dengar, kita cuba ikut dan kita cuba buat. Walau kita tak boleh banyak. Macam yang disebut dalam hadis Rasulullah. Aku paling kasih kepada umatku yang buat amalan sikit tapi berterusan. Walau tak banyak. Okay, dia cuma buat duha. Sehari 2 rakaat saja. Kawan dia kata aku buat 8. Kawan dia kata aku buat sampai 20. Ada ke duha 20? Biar pilih ke dia kan. Eh? Jadi dia kata aku hanya terdaya dapat 2 saja. Tetapi 2 tu berterusan selagi ada hayat dia. Namun hak 8 tu sedah tu je. Yang mana yang paling dikasih? Yang sedikit tetapi berterusan daripada yang banyak hanya sekali sekala. Ya baik. Ini di antara yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala panggil kita wahai manusia. Hati kita jawab, labbaika ya Allah. Ya Allah. Sedapnya. Sedapnya bila diserunya kita sahut. Kan? Yang kita duduk sahut. Labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah. Kami datang ya Allah.
Sama tak kata kalam tu no, rindunya nah. Rindunya nak ucap kalam talbiah tu. InsyaAllah nah. Nampak-nampak macam ada sinar nah. Macam ada sinar. Walaupun sedikit sinar. Buat masalah ni pintu untuk Malaysia mengerjakan umrah adalah sinar sebesar lubang jarum. Nak tak tahu lagi, tak terbuka lagi. No, InsyaAllah kita tahu Allah pengasih. Nah, dia akan panggil kita lagi. No, jemputlah kami ya Allah. Nah, dia panggil, kita sepi. Okey. Kata Allah, letakkanlah tanganmu ke dadamu. Bukan dia suruh kita letak terus macam ni. Tak, tak. Ini yang dikatakan kata-kata majas. Firman Allah itu indah. Letakkan tanganmu ke dadamu. Macam kita selalu letak peribahasa, tepuk dada, tanya selera. Tanyalah diri kita ni, kata Allah. Nah, letakkan tanganmu ke dadamu, tanya diri kamu. Lalu apa yang engkau suka berlaku pada dirimu, maka demikian pula lah engkau bersikap pada orang lain. Kata Allah, tanya diri kamu sendiri. Apa yang hang suka? Apa yang hang suka berlaku pada diri hang, macam tu juga dekat orang lain hang kena buat macam tu. Kita suka kita dilayan dengan elok. Kita kena layan orang dengan elok. Kita suka bila orang bercakap baik-baik dengan kita. Kita kena cakap dengan orang baik-baik. Nah, kita suka jikalau kita tidak digelar dengan panggilan yang buruk-buruk. Kita jangan menggelar orang dengan panggilan yang bukan-bukan. Nah, bagikan kepada dia kunyah. Kunyah ni satu gelaran. Satu gelaran. Ya Habibati, wahai kasih kekasihku, wahai kesayanganku, ya asyikki, wahai kerinduanku. Nama dia elok-elok, kita letak nama yang bukan-bukan. Kita tak mau orang kata dekat kita, kita jangan kata dekat orang. Kita tak mau orang menzalimi kita, kita jangan menzalimi orang. Tetapi kita kata, aku tak pernah buat apa kat mereka pun. Pasal apa mereka buat dekat aku? Itu hadiah dari Allah. Itu hadiah dari Allah untuk kita. Kita niat baik. No, kita niat baik. Tapi kenapa niat baik kita itu dibalas dengan keburukan? Itu hadiah dari Allah. Kita fikir yang baik-baik. Kenapa Allah bagi dekat aku macam ni? Kenapa aku tak dibalas dengan kebaikan? Walhal aku telah pun melakukan kebaikan pada dia. Kenapa tak dibalas dengan kebaikan? Itu adalah satu daripada hadiah yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Agar pemberian kita, agar budi yang kita tabur itu lebih kembang, lebih berganda pahalanya. Maka Allah datangkan beberapa usikan. Usikan sayang. Allah jentik hati kita. Yang mana kadang-kadang pada jentikan hati itu membuatkan ia sedih dan menangis. Menangislah kerana Allah dapat pahala balik. No? Dapat pahala balik. Jangan mengungkit. Kita jangan mengungkit. Macam mana kita buat dekat orang, macam tu kita nak orang balas tak boleh. Orang itu takkan balas. Tetapi Allah akan hadirkan orang lain. Dia tak payah balas tak apa. Kita yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kami ni kata Allah, orang yang buat kerja ikhlas. Dia melakukan kebaikan kepada orang lain semata-mata kerana Allah. Dia tak mengharapkan apa-apa balasan. Tak mengharapkan apa-apa balasan. Sebaliknya, yang diharapkan adalah keredaan daripada Allah semata-mata. Dan tahulah kita, apabila kita melakukan kebaikan, kita bersikap baik, maka jangan kita harap orang tu nak balas kebaikan kita, tapi Allah Ta'ala akan hantar orang lain untuk membalas kebaikan. Kata Allah, bila hang nak orang buat baik dengan hang, hang kena buat baik dengan orang. Apa yang suka, maka macam itulah yang orang pun suka. Sebab kita ni manusia. Manusia dia bersifat suka pada yang elok-elok. Suka pada yang indah-indah. Jadi di atas kegemaran dan kesukaan kita itu, kita kena hargai. Kalau kita tak suka, kita jangan buat ke orang. Tapi tu saya kata kadang-kadang, lain yang kita terima, lain yang kita buat, lain yang kita terima. Itu adalah kerana hadiah yang Allah nak bagi untuk
menggandakan lagi pahala kita. Kata Allah lagi, wahai manusia, tubuhmu adalah lemah. Allah ulang berkali-kali dalam Al-Quran. Hampa ni lemah, wahai manusia. Nak tahu lemah tak lemah kulit kita ni? Nak? Tak kira apa warna kulit yang Allah Ta'ala bagi pinjam dekat kita. Yang membaluti isi kita ni. Lemah sungguh-sungguh. Dia kena ketik nyamuk saja. Nyamuk gigit. Dia nak berbintat merah. Ada orang alergik lagi garu. Bila garu naik, jadi luka, jadi pudih. Boleh jadi jangkitan kuman dan sebagainya. Orang kata, sikit saja punya kerana nyamuk saja kot gigit. Lemah sungguh-sungguh. Bila sejuk, kulit kita tak tahan. Kita kesejukan, dia menjadi kering. Allah itu pun lepas Allah Ta'ala balut dengan kulit. Kalau Allah Ta'ala tak balut, biar isi saja, ya Allah. Nak nampak dengan urat, dengan berselirat dia, dengan darah dia, dengan isinya yang basah. Kena angin pun sakit. Dengan lemah kita tu Allah balut dengan kulit. Satu organ kurniaan Allah yang paling besar kepada manusia adalah kulit. Hargailah dia. Tak kira warna apa. Jangan duk kira kulit pun hitam. Hitam pun adalah Allah bagi. Nah, Allah yang bagi. Bersyukur sebab ada kulit. Kalau tak ada kulit, nak jadi apa? Tak ada kulit tu tarik lah. Najis yang tak berkulit. Relai kita kalau tak ada kulit. Kata Allah, kulit yang aku bagi tu pun nipis sungguh. Kena selumbak kecil tu saja. Termasuk Allah sakitnya. Sakit tu lama pula tu. Kena kan. Sungkat masuk dalam kuku tu lah. Duk nampak hitam kot luar. Nak cabut tak boleh. Kena mata tak nampak. Pergi pakai cermin mata. Pergi ambil pik kuku. Tarik tak boleh. Dia masuk dalam celah kuku. Lambatnya duk sakit. Itulah. Dengan kerana selumbak yang paling halus. Kamu itu lemah. Kata Allah. Tubuhmu kamu itu lemah. Mata kita masuk sampah. Bukan besar mana pun sampah yang masuk. Tapi kita rasa macam selori yang masuk. Nak celek tak boleh. Terpejam-pejam, tercelek-celek. Macam-macam yang kita lakukan. Kata Allah, tubuh kamu itu lemah. Tapi belagak. Lidahmu ringan, kata Allah. Dan hatimu bengkak. Hang lemah sebenarnya manusia. Hang tak larat. Hang cepat penat. Hang cepat lapar. Hang cepat letih. Bila dah jadi lagu tu semua, dia kata, maka lidahmu ringan lah. Lidah tu kira nak marah dekat orang sajalah. Kalau dia sakit, kalau apa yang tak kena pada diri dia, kalau apa yang tak memuaskan hati dia, ringan saja lidah. Senang saja kata dekat orang. Walhal orang tu sedang berusaha untuk memberi kebajikan kepada kamu. Tunggu lama sikit marah kat orang tak reti buat kerja. Apalah buat kerja tak pandai. Orang bagi makan tekak-tekak lagu ni tak payah duk bagilah dengan tak sedap. Badan tak kuat mana cuba suruh dia masak. Dia tak reti. Tapi mulut bukan main. Lidah kamu ringan. Hati kamu bongkak kata Allah sombong. Belagak. Kalau kata kesilapan kamu. Aifan kamu ditegur. Marah. Tak terima. Itu kita no. Bukan orang lain. Bukan kawan tu, bukan kawan ni, bukan orang-orang tu. Bukan. Itu kita. Kata pada diri kita. Tapi cakap pandai. Boleh cakap pandai. Tengok-tengok. Tayar kereta, pancit. Keluar kriau. Siapa lah nak tukar tayar kereta aku ni? Nak suruh dia buat sendiri. Sorry lah, tak reti kot. Nak buka skru kereta pun tak mampu. Punya tak reti. Tapi belagak, ya Allah. Sembang macam dunia tu duk ada di tangan dia. Nak buka skru kereta pun tak boleh. Tapi Allah tu pengasih. Dia tahu dengan kelemahan kita. Dia hantar masa satu-satu hamba Allah. Yang kita tak kenal pun dia. Tengok-tengok kita awak lah. Tayar pancit. Ya, tak apa, saya tolong. Subhanallah. Tambah kalau orang tu sendiri yang mai, ulurkan pertolongan lagi kesian lah. Baju dia elok-elok. Dia kena tunggi, dia kena tidur ke atas jalan raya. Tangan dia berkeritam.
Penuh ikhlas. Pernah kita berbudi pada dia? Tak pernah pun. Ha? Kenapa dia datang? Allah hantar, hebatnya. Nah, kita nak bagi upah atas usaha dia tu. Dia tak mau. Mukhlisin lahuddin. Ha? Dia ada satu perisai daripada syaitan, iaitu ikhlas. Tak apa. Dia ingat. Hari ini dia tolong kita. Esok Allah hantar orang lain pula tolong dia. Tu kata mulut lidah kena jaga, no. Jangan cakap pandai. Abang, aku tak mampu. Jangan kena orang yang tak boleh. Hari yang kita boleh. Ada benda yang kita boleh. Ada benda yang kita tak boleh. Bukan semua benda kita boleh. Sebab kata Allah, hang tu lemah. Manusia itu lemah. Jadi jangan kamu menghina apabila melihat orang yang lemah pada bahagian-bahagian yang kamu boleh. Ada bahagian yang Allah Ta'ala bagi kat kita yang ni kita pandai. Bukan semua benda kita pandai. Ada bahagian yang kita tak pandai. Jadi bersyukurlah dan pujilah Allah pada ketetapan-ketetapan atas anugerah Allah. Jangan gunakan mulut lidah. Yang tu pun tak kerti. Para punya bodoh. Kata dekat orang lah. Hari ni orang kata kat orang tu. Esok orang kata kat awak nak cerdik ke semua kan? Tapi hati kamu bongkak. Belagak. Belagak. Ni kata Allah. Allah panggil lagi kita, wahai anak Adam, labbaika ya Allah. Kesudahanmu ialah maut. Last sekali, bongkaknya kamu, jahatnya mulut lidah kamu. Akhirnya sekali kamu mati. Kita tahu. Kita tahu kita beriman dengan kematian. Memang kita semua pasti mati. Bukan harus, tapi pasti mati. Sebab Allah kata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa yang hidup pasti menemui mati. Maksud dia pasti tu wajib mati. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang ada di atas muka bumi ni semuanya binasa. Jadi bermakna kata Allah, apabila dah tahu, dah faham bahawasanya kesudahan hidup kita ini adalah mati. Wahai manusia tidak. Jadi dia kata oleh itu beramalah untuk keperluannya sebelum ia datang kepadamu. Sebelum mati tu mai dekat hampa, buatlah. Beramalah, buat kerjalah. Beramal. Kerja apa? Kerja untuk nak bawa mati. Kerja untuk nak bawa kepada ke arah kematian. Apa dia kerja untuk nak buat? Untuk bekalan sebagai kematian. Inilah yang kita duk buat hari-hari ni. Sama ada ia bersifat duniawi ataupun bersifat ukhrawi. Dalam keadaan sibuk, sakit, lapar, letih dan macam-macam dengan kelemahan pada diri, apabila masuknya fardu solat, kita bangkit walaupun dalam keadaan berangkak. Bangkit pergi sembahyang juga. Sebab apa? Bekal nak bawa mati. Awal-awal lagi kita sampai di alam barzah, bekal itulah yang nak buka. Awal-awal yang akan dipertanya, yang dipersoalkan kepada kita, iaitu tentang solat. Kita ni, kalau kita bawa bekal yang awal-awal kita nak buka, itu bekal yang paling special. Allah nak tengok bekal itulah. Sebab tu walau dalam keadaan sakit, kadang-kadang sakit, sampai tak boleh nak berdiri, cari ganti. Ambil kerusi, duduk, solat. Kadang duduk di bawah tapi tak boleh bangkit. Berangkat-angkat kaki 4. Nak bangkit juga. Siapa suruh buat kerja susah-susah lagi tu? Allah suruh. Kenapa? Bekal nak bawa mati. Tu Allah kata beramallah untuk keperluannya. Keperluan untuk nak mati ni, yang mati ni paling perlu sebab pada persoalan yang pertama yang akan dipertanyakan kepada kita, awal-awal Allah Ta'ala tak tanya hang pergi Mekah berapa kali, hang buat umrah berapa puluh kali, hang buat haji berapa puluh kali, hang dulu kerja apa, Allah Ta'ala tak tanya semua tu. Allah tanya, hang semayang ke tak? Semayang ke tak? Itu bekalannya. Jadi kalau kata bekal ni tak ada, buka lah bekal apa pun. Dia tak pandang. Padam semua. Buka bekal solat tu dulu. Kita buat. Kita buat dengan susah payah.
Kita belajar dengan semampu boleh. Nah, kita belajar bab solat. Belajar memperbetulkan makhraj Fatihah. Nah, belajar sampai kita khusyuk. Khusyuk tak khusyuk, khusyuk tak khusyuk. Kadang khusyuk, kadang tak khusyuk. Tak khusyuk, tak khusyuk, tak khusyuk, khusyuk bang sekali. Tak khusyuk pula bang 2 bulan, khusyuk pula bang sekali. Buat juga-juga. Pasal apa? Ini bekal ya Allah. Yang ni yang aku termampu. Sekadar ini yang termampu. Setelah aku berusaha, no? Kita tengah-tengah duduk semayang bersin. Bersin ni, dia ada pakej. Terkencing. Rongkai pakaian. Guru saya kata rongkai. Rongkai ni buka lah. Buka tekong kita orang perempuan kan banyak aksesori. Nak kena pergi buka lain semua. Nak kena pergi cuci. Lepas cuci uduk lain. Main pula ambil ayat semayang. Saat lagi dia jadi pula. Dia jadi pula. Ada yang jadi sampai 2-3 kali. Sampai letih, sampai lencun pakaian dia. Ulang juga. Sebab apa? Ini bekalan yang akan aku bawa pulang menghadap dengan Allah. Inilah yang akan awal-awal Allah Ta'ala periksa. Allah Ta'ala nak tanya yang ni lah dulu. Lepas tu baru dia tanya hak lain. Bila ada bekalan solat tu, baru dia tanya hak lain. Okey. Ambil main tengok. Nah, zakat dia. Tengok puasa dia. Tengok haji dia. Baru dia ambil main tengok. Kalau tidak, hak lain semua tutup. Baiklah banyak mana pun tutup. Dia rajin bersedekah. Sedekah pun tak semayang nak buat apa. Dia rajin sungguh-sungguh buat puasa. Puasa pun tak semayang nak buat apa. Ha? Itu yang katakan beramallah untuk keperluannya. Keperluan yang awal-awal sekali yang kita perlukan adalah solat. Sebab tu jaga solat. Walau macam mana kita punya jahat pun jaga solat. Bila orang semayang ni dia tak boleh nak jahat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kerana sembahyang itu mencegah diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang keji lagi munkar. Kata Allah lagi, wahai manusia, tidak kujadikan satu pun daripada seluruh anggotamu, melainkan telah kujadikan rezekinya. Kita tengok pada seluruh anggota tubuh badan kita ini, yang Allah Ta'ala ciptakan, ada rezeki yang tersendiri. Kita ingat, perut kita saja ada rezeki, hak duk makan. Kita ni asal rezeki makan. Asal makan tu rezeki. Sebenarnya, selain daripada makan dan harta benda juga disebut sebagai rezeki. Okey, kita tengok apa kata Allah. Wahai manusia, sekiranya dulu ku jadikan engkau berlidah, tapi kelu. Kelu. Bisu. Rezeki lidah, anggota yang Allah Ta'ala bagi ni, rezeki lidah, boleh berkata-kata. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi ada lidah, tapi tak boleh berkata-kata. Maka jadilah dia sombong, bisu. Jadilah ia bisu. Jadi, gunakanlah rezeki yang Allah Ta'ala bagi ini, bukan saja dia letakkan pakej lidah kat kita, tetapi dia pakej dengan berkata-kata. Bila nak berkata-kata itu, kena ada suara. Bila ada suara, maka lidah itu menghantar pada fasahah-fasahahnya. Itu yang kita ada cakap, dia cakap fasih. Ada yang cakap tak terus. Ada yang cakap gagap. Itu mengikut rezeki masing-masing. Dia ada yang Allah Ta'ala rezekikan kefahaman. Lidah, macam lidah kita juga. Tapi boleh berbahasa sampai 7-8 bahasa. Kalau macam Sultan Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, dia boleh berbahasa sampai 12 bahasa. Ada kata 9 bahasa. Semua bahasa dia fasih. Allahu Akbar. Itu kehebatan yang diberikan. Padahal lidah satu tu bukan lidah bercabang pula. Rezeki. Rezeki atas kurniaan Allah. Dan dia kata, atau buta, yang ini engkau tidak dapat melihat. Allah Ta'ala bagi kepada kita anggota mata, Allah rezekikan dengan melihat. Pada penglihatan mata kita ini, Allah Ta'ala letak imej-imej yang kita boleh tangkap. Macam kita tangkap gambar, kita kan kita ambil handphone, kita snap gambar. Lepas tu kita boleh tengok. Macam itulah imej mata.
Dia ada bahagian-bahagian urat mata ni yang dia tengok, dia boleh tangkap. Cuma dia tak boleh print nak buat keluar. Tapi dia print melalui mulut dia. Melalui ingatan. Tadi jumpa dia. Dia pakai baju warna merah. Baju warna merah, tudung warna hitam. Kasut kelabu. Dia pakai jam tangan. Itu image yang ditangkap oleh mata. Yang diproses oleh otak. Hebat. Rezeki Allah bagi. Dan pada pandangan mata itu, Allah Ta'ala rezekikan pula boleh membeza warna. Yang ni kuning, yang ni merah, yang ni biru, yang ni hitam, yang ni putih, yang ni kelabu, yang tu biji remia, yang ni biji kundang, yang tu biji lada dan sebagainya. Atas apa? Atas kurniaan mata, Allah Ta'ala rezekikan kepada kita untuk mempelbagaikan corak bentuk. Siapa yang tukang proses? Mata rezeki dia melihat. Yang proses otak. Otak proses. Mengindahkan lagi, mengindahkan lagi. Kalau akulah, aku tak buat macam tu. Aku nak buat macam ni, macam ni, macam ni. Tu yang dikatakan pada setiap anggotamu, seluruh anggota yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, kata Allah, aku bagi rezeki. Okey, kalau rezeki pada mata iaitu untuk melihat. Sekiranya aku jadikan engkau tuli. Kalaulah aku bagi jadi hampa ni pekak. Yang ni rezeki telinga. Pada rezeki telinga kita adalah untuk mendengar. Kalau kita tak mendengar, kita duduk dalam Google Meet ni pun, kita boleh tengok saja dia duduk kata apa. Tak tahu kata apa. Macam kita boleh silent. Kita dengar dia duduk cakap, tak dengar. Sebab apa? Sebab kita tutup. Kita tutup suara dia. Ibarat orang pekak ni, dia tak mendengar apa-apa bunyi. Bahkan dia tak boleh beza bunyi kuat atau bunyi perlahan. Kekuasaan Allah, biasanya orang yang pekak itu, dia akan bisu. Walaupun dia boleh berkata-kata, tapi bahasanya tak jelas. Sebab apa? Sebab dia tak boleh dengar. Bila dia tak boleh dengar, dia tak tahu apa kita kata. Dia cakap pun tak fasih seperti orang yang mendengar. Bila kita dengar, kita hantar kalimah yang kita dengar itu ke otak. Otak proses, hantar ke lidah. Lidah bercakap dengan begitu sempurna dan fasih. Tu rezeki Allah bagi tu. Dia kata kalau aku bagi jadi hang tuli, tuli ni pekak. Engkau tidak dapat mendengar. Oleh itu aku ilah betapa besarnya nikmat yang aku berikan kepadamu. Bersyukur dan berterima kasihlah kepadaku. Janganlah engkau kufur nikmat. Kerana kepadaku jugalah engkau akan dikembalikan. Kata Allah, semua rezeki yang aku bagi, kita tengoklah rezeki Allah Ta'ala bagi dekat kita banyaknya. Pada anggota tubuh badan yang luar, yang zahiriah, yang kita boleh nampak. Tangan boleh menyentuh, boleh mengambil, boleh merasa panas ke, sejuk ke. Yang boleh dirasai oleh tangan. Dia kata suam-suam kuku. Ada bahasa suam-suam kuku pula. Itu pada sentuhan. Ada yang disentuh, bergerak, bergetar. Dia boleh membezakan. Tu yang kata sentuhan dia tu, rezeki dia boleh merasa. Lidah menyentuh pada makanan, rezeki dia boleh merasa. Tu rezeki Allah bagi. Dan rasa ni dia boleh zahirkan melalui proses otak. Hebat Allah Ta'ala buat. Tu tak cerita lagi yang bahagian dalaman ni. Yang dia bagi bekal macam-macam. Bekalan yang Allah Ta'ala letak kepada kita yang di dalam perut. Saya pernah sekali doktor bawa masuk kamera dalam ni kita berasa dia macam menyentuh bahagian-bahagian dalaman tu. Allah hebatnya pada bahagian yang Allah Ta'ala letak. Paru-paru kita, jantung kita, usus kita, perut kita. Dia letak di dalam tu. Punya buat kerja dia tu tak berhenti-henti. Itu kata Allah, berterima kasihlah pada aku. Kita tak payah guna bateri nak pam jantung suruh berdenyut. Jantung kita hari ni berdenyut tanpa guna bateri. Sampai kepada satu masa doktor kata dia ni kena buang bateri. Buanglah bateri. Cukup masa bateri tu lemah kena cas balik. Kena tukar pula 1,000 nak tukar bateri tu pun. Yang lain ni Allah bagi percuma. Tak terima kasih ke? Kata Allah.
Berterima kasihlah pada aku. Syukurlah pada nikmatku. Sebab tu dia suruh kita sujud. Ha? Sujud. Dan dengan penuh kesyukuran kepada Allah. Ha. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kalau kita tanya kenapa Rasulullah boleh sujud dan rokok begitu lama? Mensyukuri di atas nikmat Allah satu persatu, satu persatu, satu persatu. Membuatkan baginda malu untuk mengangkat kepala. Berbeza dengan kita kalau boleh nak cicah-cicah bangkit, nak cicah-cicah bangkit saja. Ha? Itu kehebatan dia. Wahai manusia, kata Allah lagi, apa yang ku tetapkan menjadi bahagianmu? Maka janganlah engkau berhenti daripada mencari. Bahagia, nah, bukan bahagian maksud. Apa yang ku tetapkan menjadi bahagiamu, janganlah engkau berhenti daripada mencarinya. Ha, itu yang kata bahagia boleh dicari ni. Nah, kalau hang cari susah, hang dapat susah. Kalau hang cari bahagia, hang akan memperolehi bahagia. Kita bahagia kita boleh cari pada apa yang kita pandang dalam suasana yang kita duduk. Kita boleh ciptakan rasa bahagia tu. Janji hati kita mau bersyukur. Bila hati kita bersyukur, maka bahagialah yang bakal kita perolehi. Tapi kalau hati kita tak bersyukur, duduklah dalam rumah besar macam mana pun, tak boleh. Nah, tak boleh. Kita tengok nah, apa kata Allah lagi. Nah. Yang dia kata, janganlah engkau berhenti mencarinya kerana semua ketetapan itu engkau lah yang patut berusaha untuk mendapatkannya. Wahai manusia, jangan engkau berpura-pura kepadaku kerana orang yang berpura-pura akan kumasukkan ke dalam neraka. Kata Allah, Allah lah tetap dah kebahagiaan kepada kita. Satu-satu kebahagiaan itu ketetapan yang Allah Ta'ala ciptakan, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi jangan berhenti daripada mencarinya, menggalinya sebab semua tu memang dah untuk kita. Okey, kita jangan bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kita bahagia dengan cara kita. Kita jangan bandingkan dengan orang lain. Bila kita bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, maka kita takkan rasa syukur, kita takkan rasa bahagia. Yang ada dalam hati kita hanya sakit. Awak anak kau tu bagus-bagus, dah lah pandai, baik pula, cantik pula, kaya pula. Jangan. Jangan mending. Aku ni dah lah anak-anak ramai saja. Tapi bodoh, miskin pula, hodoh buruk pula. Jangan dibandingkan. Cari, gali dah kebahagiaan kamu pada bahagian sudut dunia yang Allah Ta'ala hadiahkan padamu. Kita tengok. Ada orang yang kerja gaji sebulan 300 sahaja. 300 saja gaji dia. Anak ramai. Bahkan boleh agihkan untuk sedekah masjid. Tabung masjid, tabung Jumaat jalan. Dia ada juga duit merah dia nak bubuh. Tak ada lah biru seringgit-seringgit saja. Dia ada juga agihan. Sebab apa? Di situ ada bahagia dia. Pada rezeki yang sedikit ketetapan itu, dia bahagia dengan cara hidup dia. Dia bahagia makan telur hari-hari. Nah, tapi kalaulah kita bandingkan kehidupan kita dengan orang yang lebih baik, tidak akan rasa bahagia. Kata Allah, aku dah bagi dah bahagian hang dalam tu je. Kita tengok nah macam baru ni saya tengok dalam satu paparan Facebook nah orang kaya di Kuwait yang mati nah ingat puan-puan pun ada tengok nah dia punya jet peribadi dia ni sampai 6 biji. Jet peribadi ni sebiji tak tahu lah berapa juta no. Dia ada 6 biji. Dia punya bongkar emas ni kalau kita ni duduk buah di rak ni pinggan mangkuk lah di rak tu. Tu pun pinggan mangkuk di rak tu pun hak yang banyak tak payah pakai buang tu lah. Dia letak di rak tu bongkar-bongkar emas dia tu subhanallah. Berpara-para. Ha? Katil dia ni katil mah. Katil dia mah. Pinggan mangkuk dia, sudu dia emas, bilik ayak dia, nah. Bilik ayak dia, tandah dia semua mah. Terlampau kaya. Terlampau kaya. Tak heran lah, no? Kereta ni berbiji-biji, beratus biji. Sampai dia gunakan untuk letak, kita kata garis kereta lah. Garis kereta dia itu dia bina satu bangunan 6 tingkat untuk susun kereta-kereta dia. Sampai tahap tu. Orang kaya Kuwait. Last kali dia mati,
di dalam lubang yang sempit, di dalam tanah, tak beralas pun. Tak ada siapa nak pergi lapik permainan yang terbaik ke, nak buat di tanah. Bahkan, kapan yang ada di badan pun dikoyak agar tubuh jasad kita ini rasa tanah. Tinggai ke semuanya. Rugi. Tak ada apa. Seandainya sepanjang hayat dia hanya mengumpul harta semata-mata tanpa menginfakkannya, rugi. Rugi. Tapi diberitakan oleh orang-orang gaji dia, orang gaji ni ramai nah. Pada bahagian-bahagian ni ada seksyen nah. Seksyen kalau kata untuk bilik tidur saja. Ada buang dua tiga orang. Nah. Untuk nak jaga, nak bubuh kasut celik mata, kasut bubuh di kaki nah. Bubuh jubah mandi, masuk pi mandi. Pi mandi pun tak payah teruk-teruk nak gosok. Ya Allah. Tapi kata orang gaji dia, dia tak bahagia. Dia tak bahagia. Kenapa tak bahagia? Kalau kita lah orang yang miskin, semiskin kita ni, ish kalau aku jadi lagu tu lah seronok lah tidur tak makin. Tak bahagia sebenarnya. Bahagian kita Allah Ta'ala letak dah. Di sini bahagia kita. Eh? Ah, Alhamdulillah. Itu yang saya selalu sebut. Kita bahagia dengan cara kita. Kita buat kegembiraan dengan cara kita. Dalam suasana apa yang Allah Ta'ala takdirkan, cari keseronokan. Nescaya kamu bahagia. Tapi kalau handuk murung yang tu tak kena, bobi ni tak kena, buat macam tu tak kena, susahlah. Bersyukur. Andai kita bersyukur, Allah Ta'ala tambahkan lagi kenikmatan dalam bersyukur itu. Maka kita akan lebih berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Macam lah ni lah. Kan? Dulu kita bebas. Kita boleh keluar. Kita tak payah pakai mask. Kita boleh bersalam, berpeluk-pelukan. Kemudian kita singgah makan di kedai-kedai makan. Itu bahagia dahulu kala. Dan hari ni tak ke mana-mana. Duduk dalam rumah. Kadang-kadang pergi perangat saja enjin kereta. Takut sat lagi tata bateri saja sebab lama tak perhidup. Dah tak boleh keluar ke mana. Lama dah rasa-rasanya tak pakai kasut. Takut sat lagi keluar-keluar rumah pakai kasut terberalih. Tak reti nak pakai. Sebab apa? Sebab lama tak keluar rumah. Tapi kita boleh cerita bahagia kita dalam rumah. Allah, luas sungguh dunia Allah itu. Nah, Allah bagi mai dekat kita satu makhluk yang bernama handphone. Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah. Alam maya, Allah ciptakan gelombang dia. Boleh menghantar imej-imej daripada mana-mana dunia, pelosok dunia. Sampai kepada kita. Alhamdulillah. Itu kata kita cipta bahagia di dalam suasana apa yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Wahai manusia, kata Allah lagi. Jika engkau sudah memakan rezeki yang kuberikan, maka jadilah hamba-Ku yang patuh dan taat. Apa dah makan dah apa yang aku bagi. Jadi, daripada apa yang telah kuberikan kepada kamu, jadilah hamba-Ku yang taat. Apa maksud taat? Patuh. Apa maksud patuh? Ikut suruhan. Apa maksud taat? Patuh. Apa maksud patuh? Ikut suruhan. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita tahu? Segala jenis kebaikan, sama ada kebaikan itu bersifat sesama manusia, atau sesama binatang, atau sesama tumbuh-tumbuhan, atau bersama dengan makhluk-makhluk yang lain, hendaklah kita bersifat baik. Amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Buatlah apa yang disuruh dan tinggalkanlah apa yang dimungkar, yang dilarang. Kata Allah lagi, wahai manusia, janganlah engkau mendesak supaya aku berikan kepadamu rezeki yang diperuntukkan untuk esok. Kerana aku pun tidak menyuruh engkau melakukan pekerjaan esok pada hari ini. Allah kata dekat kita, hang jangan paksa aku untuk nak bagi rezeki untuk esok. Sebab aku tak pernah paksa hang untuk buat amalan untuk esok buat siap-siap hari ni. Hari ni hang sembahyang siap-siap untuk esok punya. Tak, kata Allah, aku tak suruh buat lagu tu. Jadi makna dia, Allah Ta'ala kata berpada-pada dalam kamu mencari rezeki dunia. Dalam kamu mengejar dunia tu berpada-pada. Sebab dalam amalan pun aku tak suruh hampa pulun buat. Esok tak payah sembahyang. Tak. Esok buat lain. Susah buat lain. Pula buat lain. Dia tak ada suruh.
Okey, kalau kita puasa bulan Ramadan, nak puasa siap-siap lah siang malam, siang malam, siang malam. Puasa siap-siap, tak payah puasa sampai sebulan, puasa 15 hari saja. Sama lah. Nah, siang malam. Alam 12 jam, siang 12. Tak, kata Allah. Aku peruntukkan hari-hari yang tertentu. Aku tak suruh hampa buat siap-siap. Aku tak suruh hampa menyimpan pun. Nah, ha. Jadi dia kata macam tu lah juga dengan kamu mencari rezeki. Janganlah sehinggakan kamu terlalu mencari rezeki hingga kamu melupakan aku. Tak solat, kerja, kalut kerja. Tak sempat nak solat. Dia bagi waktu rehat sangat. Kami tak ada nak solat. Apa yang kamu kejar? Sat lagi dia marah, potong gaji, kena buang kerja. Apa yang kamu kejar? Ini Allah Ta'ala tanya, nah. Ini nak kena jawab dengan Allah ni, nah. Ah, jikalau kita pernah meninggalkan kewajipan Allah hanya kerana semata-mata urusan dunia, yang ni yang kita nak kena jawab dengan Allah. Wahai manusia, aku suka melihat engkau berbuat dan beramal yang sedikit. Tengok dia kata. Tadi dia suruh kita buat banyak amalan. Yang ni dia kata dia suka pula. Tengok pada amalan yang sedikit. Tapi engkau tidak reda menerima rezeki yang banyak. Okey. Aku suka tengok apa buat amalan sikit. Sikit tetapi berterusan. Daripada banyak tapi sekaligus tu saja. Ya? Ha. Allah ada pesan dah. Allah pesan dah dekat kita. Hampa buat amal sikit. Tapi rezeki mau banyak-banyak. Pun tak cukup. Tak reda pada rezeki yang banyak ni maksud dia. Tak cukup. Dah bagi. Tak cukup lagi. Bagi tak cukup lagi. Apa yang hang kumpul. Apa yang kamu hitung. Apa yang kamu simpan. Apa yang kamu pulun cari. Sehingga kamu meletakkan aku di belakang. Nah, kata Allah, haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sifat manusia itu adalah dia apa? Suka kepada ajilah, benda yang cepat, benda yang nampak di depan mata. Sementara hak yang belakang ni, akhirat ni, dia tak nampak, dia tak di belakang, dia buat tak tahu saja. Pulun semata-mata dunia, semata-mata. Nah, akhirat ni buat tak tahu. Itu kata Allah. Nah, aku dah bagi, minta aku dah bagi. Mau apa aku dah bagi. Tapi tak cukup-cukup. Kenapa tak cukup? Kenapa tak cukup, wahai manusia? Kerana kamu tak redha dengan rezeki yang banyak. Mau lagi. Betul Rasulullah kata, no, manusia ni kalau hang bagi kat dia satu gunung mah, dia kata kalau boleh bagi dua lagi, bagi. Bagi dua. Dia kata kalau tambah lagi satu lagi, jadi tiga lagi, bagi. Dia takkan pernah redha dengan rezeki dia yang banyak. Lagi bagi, lagi mau. Lagi bagi, lagi mau. Baik. Dan kemudian dia kata, wahai manusia, seandainya aku mahu meninggalkan dunia ini kepada salah seorang hambaku, maka sudah kutinggalkan ia kepada para nabiku, sehingga mereka dapat menyeru hamba-hambaku untuk mentaati aku, supaya mereka melaksanakan suruhanku. Kalaulah aku nak tinggal, kalau aku nak bagi amanah dunia ni, dekat siapa di antara makhluk-makhlukku, saya aku berikan nabi-nabi aku. Aku akan bagi dekat mereka. Tetapi urusan tu bukan diuruskan oleh mereka. Nah, urusan dunia diuruskan oleh Allah. Mereka hanya menyeru ke arah kebaikan. Para nabi hanya menyeru ke arah kebaikan, tetapi yang memberi segala kebajikan, kebaikan itu adalah Allah. Sebab tu kita suka kata, nah, hidayah itu milik Allah. Nah, hidayah adalah milik Allah. Kita cari, kita minta tolong kepada Allah, maka Allah akan bagi. Dan katanya lagi, wahai manusia, berbuat dan beramallah untuk dirimu sebelum maut datang menjemputmu. Janganlah engkau terpedaya untuk melakukan dosa, kerana dosa itu akan meninggalkan bekas dan noda. Janganlah engkau lalai daripada bertaubat, kerana dipengaruhi cita-cita besar dan angan-angan yang panjang. Kerana yang demikian itu akan menyebabkan engkau menyesal pada akhirnya, pada waktu tidak berguna lagi penyesalan. Ini pesanan daripada Allah Ta'ala kepada kita. Dia kata, maut memang datang menjemput. Bakal datang menjemput. Jadi kita jangan terpedaya dengan dosa yang kita buat. Kita pernah terpedaya dan masih lagi terpedaya dengan dosa-dosa yang kita lakukan sehari-harian. Di antara tanda-tanda orang yang diterima taubatnya, yakni apabila dia melihat pada dosa yang dia buat, dia tak mau tengok dah. Dia tak mau tengok dah.
Bahkan dia tak mau kenang. Sebut pun dia tak mau. Itu taubat yang diterima. Nah, nak tahu taubat kita diterima ataupun tidak, kita tak boleh kenang. Kalau sampai kawan-kawan kita main, ingat tak dulu, kita nanti duk pakai baju kebaya jarang, pakai kain belah sampai ke cabang, jangan duk sebut. Ha, itu taubat yang diterima. Jangan duk sebut, aku tak mau, aku malu, aku malu. Nah, kita dah taubat. Selagi kita sebut, seronok no, kita dulu no, rambut agogo, kan, tebuan masuk pun sesat. Aduh, gelap suka, itu taubat belum diterima. Ni sampai dia tak boleh sebut. Sebut saja ya Allah. Jangan sebutlah. Taubat nak tengok di antara diri kita. Itulah kata ayat ni Allah Ta'ala sebut. Tanya kamu sendiri. Adakah kamu masih asyik? Kamu masih suka dihanyut pada maksiat yang lalu? Hari ni berubah sebab malu dah tua. Bukan. Berubah kerana Allah. Nah, bukan kerana malu. Berubah kerana Allah. Allah Ta'ala hantar mai hidayah. Melalui mungkin hidayah itu kadang-kadang datang melalui seorang kawan. Nah, kita ikut kawan. Mula-mula kita ikut. Kita paksa diri kita. Akhirnya, kita redha dan ikhlas. Nah, janganlah sampai kepada satu masa nanti, pada hari penyesalan, yang penyesal tak berguna lagi. Penyesalan yang tak berguna lagi ni, bila dah masuk dalam lubang tanah. Tak berguna dah. Orang yang mati ni, kalau tanya mereka paling menyesal. Apa yang paling mereka sesalkan? Pada harta yang ditinggalkan. Tak sempat nak infak. Kata Allah, kalau kata aku bagi hampa hidup, hampa nak buat apa? Kami nak bersedekah. Nu apa-apa yang ada nak bagi bang. Pasal apa tinggal pun dia duduk bergaduh. Anak-beranak. Adik-beradik sampai putus darah. Dia tak ingat dekat aku. Dia bergaduh. Kalau aku tahulah awal-awal lagi aku bagi bang kan. Merayu, merintih, menangis. Minta dikembalikan. Menyesal sungguh-sungguhlah. Ha. Wahai manusia, jika engkau tidak mengeluarkan zakat. Zakat itu hak Allah. Daripada harta yang kukurniakan kepadamu atau engkau enggak memberikannya kepada orang-orang fakir dan miskin sesuai dengan hak mereka padanya, maka akan ada yang datang mengambil harta itu dengan paksa kerana ia sangat gagah dan aku tidak memberi ganjaran atas hartamu. Kalau hang kedekut, kalau hang tak mau bagi juga, yang tu hak aku. Harta kita hak Allah. Allah bagi pinjam. Sampai kepada nisabnya, wajib keluarkan zakat. Kenalah keluarkan hak orang miskin. Dalam tu ada hak orang miskin. Allah kata hak Allah. Jadi kita tahu hak Allah itu kita kena keluarkan. Bukan nak bagi ke Allah. Allah Ta'ala tak miskin. Bagi kepada hambanya yang fakir miskin. Untuk mengeratkan silaturahim di antara orang miskin dan orang yang berada. Maka kita memberi. Jangan menghina. Ni bila ni kerja duk terima saja. Jangan menghina. Bagi saja. Bagi dan terus memberi selagi yang termampu. Dia kata. Dan sesuai dengan hak mereka. Sesuailah dengan hak mereka padanya. Yang layak menerima. Tengok miskin macam mana. Kalau kita bagi dekat dia, dia buat apa. Ni kita bagi dekat dia, dia pun enjoy sama naik. Itu bukan hak dia. Itu bukan hak dia. Tengok keadaan peribadi dia. Maksud dia latar belakang kehidupan dia. Adakah dia layak menerima? Tapi kalau hang tak bagi, akan datang dia kata. Orang tu akan merampas hartamu secara paksa. Dan kadang Allah Ta'ala datangkan api, membakar, terbakar satu rumah. Kenapa terbakar? Tak mau keluar zakat. Allah Ta'ala hantar main orang suruh curi, merompak. Habis dicuri. Kenapa? Kerana kamu tak mau mengeluarkan zakat ataupun bersedekah. Dia akan datang dengan cara paksa. Tak mau bagi sangat kan? Nanti saat aku nak pergi sambung. Masa tu kata Allah, aku tak bagi ganjaran dah. Kita kalau orang curi barang kita, tak apalah curi bila aku sedekah kat dia. Dia curi dengan paksa. Tak ada sedekah dah lah. Tak ada ganjaran. Dan kata Allah, wahai manusia, jika engkau ingin rahmatku, maka tetaplah mentaati aku. Jika engkau takut azabku, maka jauhilah ia daripada berbuat maksiat kepadaku. Kalau mau kepada rahmat Allah Ta'ala, terus mentaati. Kalau kita nak duduk dalam rahmat Allah, taatilah Allah. Macam mana cara nak taati Allah? Macam tu. Macam yang apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Nabi suruh, buatlah. Buatlah. Apa yang dilarang, apa yang dibenci, belajar untuk tinggalkan.
Okay, benda yang dibenci tu benda makruh. Yang dibenci. Belajar untuk tinggalkan perkara yang dibenci walaupun tak berdosa. Belajar untuk tinggalkan. Eh? Kalau Nabi dan Allah benci, maka sesetengah orang juga ada yang benci. Kan? Kita bagi contoh lah, kita benda-benda makro ni di antaranya makan makanan tu lah nah. Saya letaklah macam makanan yang berbau di antaranya petai, jerin dan sebagainya. Nah, dia dibenci kerana apa? Sebab dia ada bau. Dia menghasilkan bau apabila kita bercakap. Kita buang lagi kencing ke berak ke Allahu Akbar. Nah, kita masuk tandas awam. Kita bau harin. Petai. Allah, rasa saya nak lari keluar. Dia nampak Orang saya pun meluat, Rasulullah lagi benci. Allah juga benci. tak boleh dengar. Belajar untuk tinggalkan. Walaupun kita suka. Belajar untuk tinggalkan. Nah, jauhilah daripada berbuat maksiat kepadaku jikalau takut pada azab. Itu kita faham. Takut kan? Takut tinggal. Wahai manusia, jika sudah terbentang di hadapanmu dunia, maka ingatlah akan mati. Nampak dunia tu luar. Ingat, luas semacam mana pun dunia, indah semacam mana pun dunia, hebat macam mana pun dunia, kita nak tinggal dia. Nah, kita takkan duduk lama. Kita nak tinggal dia. Ini adalah perhiasan dunia yang bersifat menipu semata-mata. Aku nak tinggal dia. Kita memang nak balik. Semua kita nak balik. Kata Allah, kita tengok teruja dengan dunia, ingat, ini hanya tipu daya dunia. Aku dah nak mati. Mati tinggal habis. Ha? Ha. Jika sudah terlintas di hatimu berbuat dosa, maka segeralah mengingati taubat. Kadang-kadang nak buat juga, tapi cepat-cepat kembali pada Allah. Nah, kadang-kadang ni, syaitan ni, dia main gantung di jantung hati kita. Isi aku tak boleh. Aku tak tahan sabar ni, nak kena buat juga ni. Sabar. Bertaubatlah istighfar. Jika engkau berusaha untuk harta, maka ingatlah hari hisab. Jangan pulung kumpul harta tersemata-mata. Ingat, sebanyak mana harta kita semua akan dihisap di sana nanti oleh Allah Ta'ala dengan hisap yang begitu lama, dengan hisap yang begitu panjang, sampailah kita kata bila lah nak selesai. Orang-orang yang orang kafir kata lekahlah, cepat-cepatlah habis hari penhisapan ni, kami tak tahan duduk dah dengan azab di mahsyar, cepat-cepatlah lempak kami ke dalam neraka. Dia pun minta bertahap tu, punya azab pada mahsyar, dia tak tahan neraka lebih lagi no? Jika engkau merasa dirimu kuat dibandingkan orang yang lemah, maka ingatlah kekuatan yang kudrat Allah Ta'ala atas dirimu. Kalau hang rasa hang kuat, hang ingat Allah lagi kuat. Jika engkau berkehendak untuk melebihkan kekuatan si lemah, dan dia boleh melakukannya. Jangan hang cuba cantah orang yang lemah. Lemah ni sama ada dia lemah dari segi tenaga, lemah dari segi keupayaannya berkata-kata, lemah dari segi kuasanya, lemah dari segi pangkat dan tindakannya. Jangan kita menindas. Nah, ingat, ada satu lagi kuasa yang lebih hebat, yang lebih besar, yang bila-bila masa boleh menundukkan kekuatanmu. Jika sesuatu bala menimpa dirimu, maka berlindunglah dengan ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa juga bala, apa juga ujian yang datang kepada kita, ucaplah kata Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan apabila musibah menimpamu, datang kepadamu, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun kita terantuk, kepala terantuk di dinding, di tiang, jalan tersepak batu, kadang tersepak kaki, apa-apa juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Permasalahan yang besar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalam dua ni Allah ajak. Allah ajak. Jadikanlah dia sebagai zikir harian kita. InsyaAllah ta'ala. Hebat Allah Ta'ala dia bagi bekal kepada kita untuk kita menerajui sebuah kehidupan di maya pada ini dengan penuh dugaan dan cabaran daripada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. InsyaAllah ta'ala. Kalau ada rezeki kita, rezeki Allah Ta'ala bagi pinjam umur lagi, minggu depan kita akan sambung
hadis terakhir daripada hadis kursi ni. InsyaAllah nah. Sebelum kita akhiri tu kita buka macam biasa nah. Sesi soal Assalamualaikum jawab. Ustazah. Ya, Waalaikumsalam Kak Zalilah. saya kan Ustazah kata dalam hadis kata lidah dan jaga. Saya ni suka mengusik sahabat-sahabat. Saya sudah mengusik Cik Zahara kita dan kata dia kan sekejap ada, sekejap tak ada macam biskut Cik Semua. Kan kasih sayang, biskut Cik Semua kan biskut manis, sedap, kenyang. So saya minta maaf Cik Zahra kalau dia terasa. Saya cuma mengusik bila orang makan biskut tu teringat. Tu macam Ya, mana ya. Ustazah? Okey, okey, okey. Baik. Satu lagi Ustazah, kita teringin nak melancong nak tengok alam Allah yang tak sama dengan negara kita Malaysia. Ya, Adakah betul. kita salah untuk kita bercita-cita lah Ya, pada ya, ya, yang ya. Allah untuk melancong ke tempat-tempat yang subhanallah lah yang kita tengok langit Ah, mengampakkan. ya, Terima baik, kasih baik, baik. Ustazah. Alhamdulillah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada soalan pertama nah, melawak, mengusik tanda sayang. Kita tengok nah, kita kan baca Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah juga melawak dengan sahabat-sahabat. Di antara perkataan, kita melawak benda yang baik. Macam Kak Zalilah melawak kata biskut cismo. Biskut cismo tu kan manis, sedap dimakan. Selalunya sak ada, sak tak ada. Tak ada tu dengan sebab dimakan, dengan sebab sedap dan suka. Bila kita meletakkan satu gurauan kita pada bahagian-bahagian tempat yang cantik, maka tak mengapa. Macam Rasulullah menggelar kepada Umar. Hai Umar. Kenapa Rasulullah panggil Umar? Umar tu dia berbadan kecil. Nah, bukan Umar Al-Khattab nah. Rasulullah panggil Umar. Awak pasal apa? Umar tu kecil, orang dia badan kecil. Dia panggil, hai Umar kecil. Jadi, adakah salah? Tak salah. Dan kita tahu, sahabat kita tu juga bahagia dengan gurauan dia. Betul kan Kak Arah ada dalam ni kan? Nah, Kak Arah pun tak marah. Nah, bergurau, bersenda. Mengeratkan lagi silaturahim. Janji kita tak letakkan perkataan-perkataan yang tak elok. Boleh. Nah, okey, pada soalan yang kedua. Boleh tak kita bercita-cita untuk mengembara, melihat keagungan Allah? Boleh sangat-sangat. Boleh sangat-sangat ya Allah. Berjalan bermusafirlah. Melihat keagungan Allah. Luaskan pandangan. Luaskan kesyukuran. Nah, jikalau kita berkemampuan, tak menjadi salah untuk kita tengok. Kan macam sekarang ni kan, pandemik kita tak boleh nak ke mana-mana. Bahkan kita hanya duduk dalam rumah sahaja. Kita kata, bila lah kau nak buka ni? Nah, aku teringin nak pergi sebagian-sebagian tempat. Nak tengok sendiri, nak rasa. Kita melihat dalam gambar dengan kita berada di tempat tu sendiri berbeza. Nah, dia punya rasa tu berbeza. Kehadiran. Macam orang tengok Baitullah dalam rumah melalui kaca TV dengan dia melihat Baitullah di tempat tu sendiri berbeza. Jadi adakah salah? Tak salah. Tak salah. Nah, dan perjalanan itu juga perjalanan satu ibadah. Jadi diharuskan, dibolehkan jikalau kita ada berkemampuan. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Bismillah dulu. Ya, ya, ya. Ya, Ji, ya. Ah, Ya, silakan. dia ada satu kemuskilan nak tanya Ustazah. InsyaAllah, insyaAllah. Jangan tanya pasal kucing sudah. Tak tak. Nak tanya pasal kisah sahabat Nabi Nuaiman kan? Siapa dia? Sahabat Nabi Nuaiman. Okey. Kan kita tahu macam yang Jita lah. Dia ni macam-macam benda yang kita dengar macam benda-benda lucu ataupun benda-benda yang kadang-kadang tu rasa macam keterlaluan. Contohnya salah satu yang dia buat, dia jual sahabat dia kan. Lepas tu yang dia bawa orang buta pergi dekat dalam masjid dekat Nabi kan. Apa istimewa dia dia ni Nuaiman ni sampaikan dia ni antara sahabat Nabi yang dijaminkan syurga. Sebab apa yang dengar perbuatan yang dia buat tu kadang-kadang kita rasa lampau lah kan. Hantu yang sebenarnya bermain-main di kepala otak ni. Depa melawak tahap kasar tu. Dia sampai jual sahabat dia terus tu
Kira lepas tu dia mempersilakan si buta tu. Nanti satu masa kita akan cerita pasal dia nah. Apa yang dia lakukan. Kalau ada masa insyaAllah nanti saya ceritakan. Yang mana adakah perbuatan dia itu dah kata melawak tu berpada-pada. Tapi macam sikap dia ni sampai dia jual sahabat. Dia main-main sebenarnya. Tapi dia jual sungguh-sungguh. Dia jual sungguh-sungguh. Adakah perbuatan dia tu tak menimbulkan satu kemurkaan Allah dan juga Rasul? Sebenarnya Allah dan Rasul marah juga. Marah juga kepada dia. Tapi apakah amalan yang boleh menyebabkan dia ke syurga? Okey. Kita tengok amalan yang menyebabkan dia ke syurga. Pertama, kasih sayang dan cinta dia kepada Allah dan Rasul melebihi segala-gala cinta. Sebab tu bila dengan kawan-kawan dia main-main. Dia main-main dengan kawan-kawan. Dia selalu melawak. Nah, dan pada setiap gurauan dia itu, dia akan ganti balik dengan kebaikan yang berlipat kali ganda. Contoh kata, dia jual kawan dia tu yang di pekan, di pasar waktu niaga tu. Dia jual kawan dia. Lepas tu dia bebaskan 100 orang hamba. Sebab tu salah satu sebab di antara dia ke syurga. Kemudian yang dia bawa orang buta tu masuk ke dalam tempat tu. Kemudian dia bela orang tua tu sampai mati. Masya Allah. Nanti saya cuba, saya teruja juga nak cerita tentang dia. Menarik kisah-kisah dia kan. Sampai kan InsyaAllah, yang insyaAllah. sampai yang kata apa dia sembelih untuk Satu mas dia sembelih dia pergi makan pula. InsyaAllah. Saya akan cerita juga kisah dia. Kisah dia satu hari nanti. Sebab saya berharap apabila habis Syama'il Muhammadiyah ni, kita nak baca tentang sahabat. Kita nak cerita tentang para sahabat. Jadi bolehlah kita petik kisah-kisah tentang sahabat-sahabat. Ada yang kita tak berapa nak tahu cerita dia. Sebabnya masyhur. Cuma tak dipopularkan. InsyaAllah. Terima kasih, Ji. Terima kasih Ustazah. Lagi satu, Ji. Sahabat-sahabat lain semua gelar Ji dengan nama Ji kecil. Ji tak marah kan? Tak kita marah. Kan? Sebab Ji memang kecil kan? Umair. Yang Rasulullah gelar Umar tu. Umair kecil. Okey. Pasal ada hak besar, Ustazah. Tak besar sangat lah yang tu. Tu pun tak besar mana. Okey. Kesalam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Kak Jamilah. Silakan. Ya, Kak Ilah nak tanya pasal solat. InsyaAllah. Kata kalau kita solat, macam dalam solat tu adalah kesilapan, kesalahan kan. Nanti kalau kita mati nanti, Allah tak terima ke solat-solat kita? Allah. Sedihnya. Okey. Baik, Kak Jamilah berkenaan dengan kesilapan yang kita lakukan di dalam solat. Kesilapan yang kita lakukan di dalam solat, kalau kata kita sedar, kita tahu kita perbaiki. Sebab itu adanya sujud sahwi. Betul tak? Itu jabar dia. Itu yang menampung kekurangan dan kepincangan di dalam solat kita tu. Jadi kalau berlaku sebarang jenis kesilapan yang kita sedar, maka kita cepat-cepat tutup dia. Kita tutup dengan sujud sahwinya. Jadi adakah Allah Ta'ala tak terima? InsyaAllah. Allah Maha Pengasih. Keikhlasan kita buat, insya-Allah akan diterimanya. Kadang-kadang berlaku macam baru ni saya bersolat dengan Ustaz Khalid. Ustaz Khalid ingat pihak ukhuwas ni tahu yang dia tak berapa sihat. Dia alami stroke. Jadi bila kerana waktu subuh baru ni kami bersolat berjemaah. Dia baca doa kunut. Kemudian dia buat sujud sahwi. Jadi kita yang jadi jemaah dia ni fikir untuk apa dia buat sujud sahwi walhal dia dah buat kunut. Dia terlupa yang dia baca sujud sahwi. Padahal dia baca, dia rasa dia tak baca. Okey. Apabila dia terlupa dia buat sujud sahwi, solat dia diterima. Kita tahu kita dah buat kunut, kita tak payah ikut dah dia sujud sahwi. Sebab kita buat kunut. Sama dia kita ingat.
Jadi kalau kita ikut dia sujud sawi, bermakna kita dah tahu tak ada benda yang dia buat silap. Pasal apa nak sujud sawi? Jadi kalau kita buat juga ikut dia, maka batal lah solat kita sebab kita tahu. Nah, tapi dia tak tahu. Jadi dua perkara. Lepas habis dia bagi salam tu, dia kata dekat saya, dia kata dia tak boleh jadi imam dah lah, dia kata. Dengan sebab bila dia lepas bagi salam, dia duduk Ustaz, dia kata tadi dia baca kunut. Kemudian kenapa dia buat sujud sahwi? Itu kesilapan. Kesilapan itu disedari apabila dah selesai solat. Adakah patut diulang? Tak perlu diulang. Dia kata kesalahan yang kita buat di dalam solat, jikalau secara tidak sengaja atau terlupa, Allah maafkan. Tetapi kalau kita tersedar di dalam solat, kita cepat-cepat jabar dengan sujud sahwinya. Jadi adakah Allah Ta'ala menerima atau menolak sesuatu perkara, sesuatu amalan, itu je Allah. Kita buat saja Kak Jamilah nak. Buat saja insya-Allah. Allah terima insya-Allah. Bersangka baik dengan Allah. Allah tu apa yang kita sangka, Allah jadilah apa yang kita sangka. InsyaAllah Allah terima. Nah, anggaplah macam tu. InsyaAllah Allah terima. Terima kasih, Mudah-mudahan. Ustazah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ya Kak Ana. Ada suka makan belakang. Adakah dia makan pun ada sebab lain? Ingat Ustazah. Tak clear lah Kak Ana. Ada suka makan belakang. Kak Ana suka makan belangkas ya. Adakah dia mudarat atau boleh makan? Apa dia? Mudarat ataupun ada orang kata makan Okey. Belangkas ni dia di antara makanan yang makruh lah. Makruh tapi boleh makan. Makanan lauk ni boleh makan saja. Nah, tapi adakah dia boleh membawa kemudaratan? Ada bahagian-bahagian yang boleh membawa kemudaratan, tinggalkanlah. Kenapa dikatakan belangkas itu makruh? Sebab dia boleh hidup di darat juga. Nah, macam ketam batu tu. Kan halal dimakan tapi makruh. Nah, macam tu juga belangkas. Nah, di antara binatang yang makruh dimakan. Kemudaratan dia tak banyak mana. Kelebihan dia sedap dan kenyang. Itulah. Nah, jadi macam saya kata tadi lah. Kita ni kalau boleh tinggalkan yang makruh, itu lebih baik. Nah, belajar untuk tinggalkan perkara yang makruh. Itu lebih baik. Dapat pahala insya-Allah. Okey Kak Nana. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zee nak tanya sikit pasal kan tadi Ustazah ada sebut tentang contohnya macam dosa-dosa kita yang lalu dan sebagainya kan. Dan yang bila dah insaf jadi maksudnya bila kita dah sedar, jadi kita kalau boleh tak nak ungkit balik yang dulu-dulu. Betul tak? Jadi kan macam kalau orang yang selalu contohnya suka dengan post gambar ke apa-apa dekat Facebook dan sebagainya kan. Jadi contohnya bila dia dah insaf tapi macam gambar-gambar tu masih ada lagi dalam simpanan Facebook. Kadang-kadang setiap kali macam ikut tahun dia share anniversary kan. Jadi dia yang lama-lama tu kan keluar balik. Jadi macam mana, apa hukum dia? Dan contohnya lagi satu macam sesetengah artis kan yang dah insaf tapi macam video-video lama masih kadang-kadang masih diulang tayang semua tu kan. Jadi adakah dia masih menanggung dosa tu ke ataupun macam mana Ustazah? Okey, baik, terima kasih pada soalan ni nah. Iaitu berkenaan dengan kita kategori kita lah nah. Waktu ketika jahil tu mungkinlah ada gambar-gambar yang tak tutup aurat ataupun auratnya yang tak sempurna nah. Bila dah mai lama-lama cukup tahun dia keluar balik. Jadi adakah dosa itu dosa yang berkekalan? Apabila kita dah bertaubat, nah, gambar-gambar yang sedemikian kita berupaya untuk delete, maka kita buang terus. Tetapi kalau kita tak berupaya, nah, dia dalam simpanan Facebook, dia keluar mai. Itu kita tak berupaya nak padam. Maka dosa tu bukan tertanggung atas kita. Tapi kalau kita pun seronok,
kita share lagi, bagi semua orang tengok lagi, itu dosa tu memang terpalit pada kita. Begitu juga dengan sejarah artis. Nah, artis ketika mana sebelum mereka hijrah, nah, pakaian mereka, tingkah laku dan macam-macam lagi, agak menjolok mata, nah, dalam sifat orang jahil lah. Tapi apabila mereka berhijrah, orang siar lagi. Orang ulang siar. Nah, gambar-gambar mereka yang tak tutup aurat, perbuatan mereka dan sebagainya. Kalaulah orang ulang siar itu atas redha mereka, mereka pun suka, dosa itu dinamakan dosa yang berkekalan seperti mana pahala jariah yang duk sampai. Macam itulah dosa tu duk sampai. Tapi kalau dia tak redha, dia dah pesan kepada pihak penerbit, padam semua gambar-gambar dia yang tak tutup aurat, padam semua filem-filem dia yang dia berlakon yang tak tutup aurat dan sebagainya, Alhamdulillah. Kalau orang nak ulang siar juga, ada juga gambar dia, maka dosa tu tak terpalit atas dia. Tapi kalau dia pun seronok sama naik, dia kena sama banyak. Wallahualam. Terpulang pada individu itu sendiri, Dan kalau boleh ni, kita hak yang dalam Facebook tu kan gambar-gambar yang dulu-dulu kala kita tak mau, tapi tengok orang punya Facebook dia simpan, Dia buat keluar mai. Allah, malu. Malu bukan alang kepala. Tapi dia sebenarnya dia keluar untuk diri kita. Kalau kita share, semua orang boleh tengok lah. Jadi bila kita share tu, bila orang tengok, bermakna kita redha bagi orang tengok. Patut kita jangan share. Kita padam terus. No? Itu je lah. Wallahualam. Okay, terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama kasih. Okey, sini ada satu soalan berkenaan dengan puasa. Okey, sahabat kita ni tanya, dia puasa ni nak puasa, mungkin puasa sunat atau puasa wajib lah. Kemudian dia melambat-lambatkan sahur sehingga dia makan-makan orang azan. Dia lambat sahur atau kerja lain lah. Lepas tu dia makan-makan tengah duk makan orang azan. Dia pun berhenti. Apa jadi pada puasa dia? Okey, kita kembali kepada hukum fiqh berkenaan dengan bab puasa. Dalam hukum fiqh, kalau puasa ni dia ada waktu imsak. Waktu imsak ni waktu menahan dia lapar, iaitu bermula 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Tapi ni dia ada ruang, dia ada masa. Dia buat kerja lain. Bukan dia terjaga lambat ke tak. Dia buat kerja lain dulu, dekat-dekat nak takhir baru dia makan. Dia tengah-tengah duk makan, orang azan. Ketika itu kalau ada makanan dalam mulut dia, dia kena luah serta-merta. Tetapi ada ulama mengatakan puasa dia dah tak sah. Dan ada ulama kata sah. Sebab kata ulama, muazzin yang tukang azan tu, belum tentu dia tepat waktunya. Kadang dia mungkin terlambat seminit dua. Imsak dah masuk. Kau ni duk makan, dia duk tunggu orang azan. Kan muazzin tu dia bukan tepat. Waktu macam waktu Allah. Kita kena bersangka baik dengan Allah. Waktu Allah ni memang tepat. Kita bukan tahu pergerakan matahari bila-bila. Sebab tu dia ada waktu imsak 10 minit sebelum masuk waktu tu kena jaga dah. Tapi kita lalai. Nganga buat kerja lain. Kan? Lepas tu baru kita nak pergi makan. Tengah-tengah nak makan orang azan. Ketika ini kata setengah ulama oleh kerana dia mengutamakan tugas yang lain, melambatkan tasahurnya hingga menyebabkan orang azan ketika makanan berada dalam mulut, batal puasa dia. Kata setengah ulama fiqh, boleh. Janji dia ludah, dia muntahkan sisa-sisa. Maksud dia reak buang lah. Sisa-sisa kalau kata duk rasa kari lagi tu buang. Jangan jolok bagi muntah pula. Maksud muntah tu buang apa yang ada sisa baki dalam mulut dia, buang sehabis-habisnya. Maka sah dia boleh sambung puasa. Sebab apa? Sebab tadi dia buat kerja lain. Dia mangkit, dia pergi basuh pinggan apa dulu, dia gini, baru dia main makan. Itu alasan yang benar. Kata setengah ulama jadi tak sah tu. Kata setengah ulama sah. Sebab ulama yang kata tak sah, dia kata, sebab muazzin yang tukar azan tu, dia belum tentu tepat waktu. Kadang-kadang dia terlambat seminit. Tapi macam mana pula dia cek jam dia, dia kata, jam dia tu, kawan tu tercepat. Wallahualam. Sebab jam kita pun kan selalu betul, Jam kita tak selalu betul. Sebab tu, kenapa diletakkan hukum imsak? Jaga 10 minit sebelum masuk waktu.
Ni kita nak tunggu orang azan. Sebaik mungkin jagalah apa yang syariat yang Allah Ta'ala bagi. Jadi apa jadi pada puasa tadi sahabat kita tanya ni, maka saya boleh jawab, ada setengah ulama kata sah, teruskan. Setengah ulama kata tak sah, tinggalkan. Kalau kata bagi saya lah, bagi pihak saya, sah insyaAllah. Sah insyaAllah. Kalau kata bagi setengah ulama kata tak sah, pun insyaAllah tak sah. Teruskan insyaAllah, teruskan. Puasa sunat kan? Teruskan insyaAllah. Okey. Ustazah sambung sikit berkenaan dengan puasa tadi tu. Kalau yang puasa tapi pergi cabut gigi tu sah ke Ustazah? Okey, baik. Terima kasih Nang. Kita puasa, kita cabut gigi sebenarnya sah. Cabut gigi boleh sebab bukan dalam rengkung. Kalau masuk ke rongga sampai ke dalam kerengkung, melebihi kerengkung, tak sah. Tapi kita ada kesan sampingan apa dah? Gusi kita akan berdarah kan? Darah tu nanti duk keluar. Larat kita ni nak ludah 24 jam. Kita duk kena ludah. Darah tu dia sentiasa mengalir. Bila dia mengalir, dia bercampur dengan air liur. Kita laratkan nak ludah seterusnya. Kita nanti telan kan? Waktu kita telan tu batal. Cabut gigi tak batal puasa. Tapi yang membatalkannya apabila air liur kita yang bercampur dengan darah yang kita telan. Sisa bakiat sikit tu. Itu yang menyebabkan batal puasa kita. Tapi kalau cabut gigi tak ada darah, tak batal. Biasanya lepas cabut gigi, doktor akan sumbat kapas kan? Sumbat kapas buh. Daripada kapas tu akan menghasilkan darah kan? Kita telan air liur kan? Air liur kita tu bercampur dengan darah. Itulah yang membatalkan puasa. Itu Gina. Okey, faham Ustazah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syahrul, Kak Yum. Silakan. Satu soalan lah ni bagi Kak Yum lah kan. Bila kita jaga mak dengan bapak kita kan. Kita tak boleh nak tinggikan suara ke apa kan. Tapi jaga dia pun tak boleh nak cakap. Kita mesti nak marah kan. Jadi Kak Yum rasa macam salah. Kita kata yang ni dia tak bisa supi semayang, ambil semayang. Dia pun buat alik. Jadi kita mesti nak marah. Tinggikan suara. Allah. Okey. Adakah berdosa? Nak tanya tu lah. Tidak. Berdosa bagi saya. Berdosa Kak Yung. Berdosa kita meninggikan suara pada kedua ibu bapa kita. Kita jaga mak tak sama macam kita jaga anak. Waktu mak bapa kita jaga kita dulu, dia pun marah kan? Pertengking kita kan? Salah dia pun boleh pukul. Tapi bila kita nak jaga mereka, kita tak boleh buat macam tu. Tu yang kata, mereka tu gedung syurga. Anak kunci untuk kita ke syurga. Ketika kita marah dia, hati dia terasa. Bukannya kita bukannya marah, tapi kita macam tinggikan suara. Pasal ni, sekarang dah kurang. Okey. Faham. Keyau kan. Kita rasa macam kita marah, tapi dia pun tak dengar pun kadang-kadang tu. Jadi kita kena keyau lagi kuat macam tu jadi. Tak apa kalau macam tu tak apa. Kalau dia tak dengar, jangan kita marah, pergi semayang ke? Kita bagi semayang lagi dah padahal dia tak semayang lagi. Tadi tak semayang. Jadi jaga macam tu lah dengan kan. sebaik mungkin. Jangan kita kadang-kadang kita kerana jadi marah. kita macam takut kan duk jaga mereka tapi awak tu duk marah tapi macam tak cakap, dia pun macam tak dengar kan. Kita takut berdosa. InsyaAllah. Selagi niat kita tu baik, kita nak ingatkan dia suruh solat insyaAllah. InsyaAllah Kak Yona. Janji kita tak marah dia. Cuma bukan nak marah dia tapi suara dengan sebab pendengaran dia kurang. Jadi kita rasa aku ni duk marah dia ke? Tak sampai ke hati pun. Bukan rasa nak marah tapi nak bagi dia dengar. Nak bagi dia dengar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadi anak yang solehah Kak Yona. Okey, terima kasih. Syurga Allah tu mahal Kak Yon. Penuh lah ya Allah nak tukar. Bersabarlah. Macam kadang-kadang tak dekat cakap. Nanti Ya. macam bapak saya baru ni kan. Dia
Dia tolak basikal dia. Saya pun jahat juga. Basikal tu dah macam pancit. Tapi saya tak bagi jam. Mesti dia naik ikut arah berlainan tau. Betul, bahaya. Bahaya. Jadi saya kata kat dia, bapak basikal dia tak boleh repair. Dia tolak Ustazah tahu, nasib baik ada orang nampak. Tahu dia nak repair. Jadi saya rasa macam bersalah. Macam itulah. Serba salah serba salah ujian Allah. Tu yang saya kata Kak Yum. Surga Allah tu mahal Katakan pada Allah, ya Allah, aku korbankan jiwa dan raga aku hati aku untuk kedua orang tua aku. Bagilah aku sabar banyak-banyak. Allah tahu Kak Yum Ya, terima kasih. InsyaAllah Kak Yum tolong doa untuk saya Kak Yum. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang isteri pula mentekinkan suami yang kurang pendengaran dan selalu macam Jom kata tak mau dengar cakap, macam dia tak puas sihat, tapi isteri dan anak selalu macam mana tengking, anak pun tengking, marah, cakap kasar kat suami, macam mana Ustazah? Adakah masih ujian yang Allah bagi dekat keluarga tu? Macam mana Ustazah? Mungkin keluarga tu pun kekuranganlah ilmu kan? Macam mana Ustazah? Tak boleh tetap berdosa tetap berdosa bila kita tengking dia, bila kita marah dekat dia, kita tetap berdosa. Mintalah ampun dekat dia selalu-selalu tu kata setiap kali sebelum tidur tu minta maaf dekat dia. Dia pun tahu susah payah kita. Dia pun tahu perangai dia apa. Dia pun sedap perangai dia apa macam ni. Minta maaf terdarah cakap, tersilap cakap Berdosa tetap berdosa apabila kita mengkasari dia begitu juga anak-anak. Bukan hak mereka untuk memarahi ayah mereka kena sabar banyak-banyak. Sebab tu Allah bagi, sebab Allah tahu kita boleh sabar. Tapi kadang-kadang tergugat kesabaran tu. Pujuk balik hati, banyak-banyak istighfar ketika kita melakukan kesalahan. Istighfar balik minta maaf kat dia selalu. Setiap hari sebelum tidur tu, minta maaf kat dia maaflah, redalah. Dia pun tahu kita letih, kita tak larat kan. Sabar Kak Zalilah Masih Ustazah. Semoga puasa itu beritahulah kat orang tu kita mohon ampun hari. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah ilmu yang Ustazah bagi. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Saya mohon halangkanlah Ustazah ilmu-mu pada kami Ustazah. Sama-sama ya Allah. Tak banyak mana pun ya Allah. Hinanya maafkan saya Ustazah. Sama-sama maafkan saya juga. Kak Ustazah, saya minta maaf Ustazah. Tak ada apa yang nak dimaafkan. Tak ada apa Kak Zalilah, tak ada apa. Kadang saya kan suara kasar kan. Kadang menderah aku mungkin kasar bagi orang mendengar kan Ustazah. InsyaAllah. Sahabat semua faham. Menceriakan suasana. Macam pagi ni bila Kak Zalilah tak bersuara, rasa sunyi Google Meet ni. Nampak Kak Zalilah ada keceriaan. InsyaAllah. Sahabat-sahabat semua tahu. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Janita. Kenapa yang terbalik gambar tu? Nak juga Ustazah puji saya terbalik ke Ustazah? Ni apa bateri. Okey baik, sorry. Bateri kong. Okey silakan Janita. Itulah dengan sahabat-sahabat kita, makcik-makcik, mak-mak kita kan, macam Makcik Zalilah sebut tadilah, macam ayat yang pertama Ustazah sebut tadi ni, wahai manusia letaklah tanganmu di dadamu, lalu apa yang kau suka berlaku pada dirimu, maka pula engkau bersikap kepada orang lain Kita pun tak maulah apa yang kita buat kat orang tu jadi kat kita balik kan Ustazah kan. Dengar cerita orang sedih, takut Ustazah itulah pengajaran. Pengajaran betul lah apa yang Ustazah bawakan ilmu kat kami hari ni. Memang tak rasa lah. Memang betul lah apa yang Allah firmankan. Betul lah memang jadi dalam kehidupan kita seharian kan. Betul Janita. Apa yang Allah kata ni memang kena dekat kita
letak tangan di dadamu kan, yang kita sedar diri lah Ustazah, muhasabah diri kan. Allah dah pesan kat kita apa yang kita buat kat orang, kita pun tak mau benda tu jadi kat kita balik kan. Jadi kita jangan buat kat orang kan. Okey, betul Ustazah. Terima kasih lah Ustazah. Okey, soalan saya Ustazah. Okay, kalau macam kita nak berdoa lah kan, kita nak bertaubat lah betul, dan berdoa ke Allah, kita nak bertawassul lah ke Allah kan. Bolehkah kita bertawassul, kita kaitkan dengan ujian-ujian yang kita hadapi ya. Kita minta ganjaran lah, kita nak imbalan daripada ujian yang telah menimpa kita ni dengan ujian-ujian yang kita lalui. Adakah kita bersikap macam tak ikhlas lah, dengan tak redha lah dengan ujian tu. Contohlah kita pernah ditimpa sakit, kehilangan ke apa kan. So kita minta ke Allah imbalan daripada ujian tu. Kita minta ganjaran lah kata untuk sesuatu lah kan. Bolehkah kita bertawassul dengan ujian ya, soalan saya. Terima kasih baik. Terima kasih. Baik, masalah kita bertawassul lah. Bertawassul ni iaitu daripada kita ambil dengan perkara peristiwa yang pernah berlaku pada kita. Tawassul pada benda yang baik dan tawassul pada benda yang tak baik. Benda yang tak baik tu ujian lah. Nah, saya bagi contohnya ni. Kita pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu ujian yang berat. Contoh kata kematian. Anak kita mati. Ya Allah, aku pernah diberi seorang anak, engkau ambil balik ya Allah. Kau telah matikan dah dia. Okey. Kita nak tawassul dengan tu. Maka aku pohonkan padamu ya Allah, berikanlah ketenangan dan kekuatan. Kerana dia milikmu, kau ambil balik. Ujian ke atas aku. Aku pernah jatuh susah dengan kemiskinan. Sampai aku tak ada apa-apa, itu ujian yang Allah Ta'ala bagi. Maka oleh itu ya Allah, kau berikanlah aku kekayaan jiwa. Boleh Janita. Boleh kita bertawassul dengan perkara-perkara yang berbentuk ujian. Dan boleh kita bertawassul dengan perkara yang berbentuk kenikmatan. Nah, macam kita tengok sahabat yang terkurung di dalam gua. Dia minta ke Allah Ta'ala macam mana nak buka gua tu kan. Dia bertawassul dengan pahala dia pun. Boleh tak? Dan pintu gua itu bila seorang tu dia ada ibu bapa, dia bantu dua ibu bapa, dia tolong ibu bapa, dia menyantuni dua ibu bapa. Walaupun dengan ujian yang diberi. Nah? Dan akhirnya pintu gua tu terbuka sedikit demi sedikit. Bertawassul dengan amalan. Boleh. Nah, dibolehkan. Bertawassul dengan ujian. Minta Allah Ta'ala balaskan baliknya dengan kesusahan yang pernah kita alami. Nah, ya Allah, kau berikan. Macam kita ni. Kita diuji dengan pandemik. Ya Allah, bawalah dia lalu jauh-jauh daripada muka bumi ini. Berikanlah kepada kami kenikmatan, kehidupan, untuk kami kembali begini-begini. Boleh bertawassul dengan ujian. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, terima kasih Ustazah. Selalu bagi peringatan kat kami. InsyaAllah. Sama-sama kita bagi peringatan seorang sikit dah. Sama Ustazah, masih. Sama-sama kasih. Okey, mudah-mudahan saya harap semua sahabat kita yang berkelapangan hari ini dapat menjalankan ibadah puasa. Kalau tak boleh buat hari ini, buat esok. Bila buat esok, cantumkan dengan lusa. Sebab apa? Sebab hari ini dia tak buat. Pasangkan esok dan lusa. Nah, kalau yang buat hari ini, buat dengan esok dah cantik. Tapi kalau nak bagi perindahkan lagi, hari ini, esok dan lusa. Boleh buat 3 hari berderet. Direct terus. Pahala dia, diampunkan dosa kamu setahun yang lalu. Tak usah cerita lah. Dosa setahun yang lalu, banyak mana tinggi bukit tu. Nah, InsyaAllah Ta'ala. Mudah-mudahan ada sinar yang menanti kita di masa akan datang. Dan sinar itu akan membawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena itu adalah diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Halalkan segala-galanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatik
وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.